Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesihatan, keberkatan umur, keberkatan rezeki, keberkatan masa dan segala kebaikan di dunia dan juga apabila kita meninggal dunia kelak, insya-Allah. Jadi sebelum tu kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi insya-Allah hari ini saya ataupun kita insya-Allah sama-sama berbincang sedikit sebanyak berkaitan dengan Ramadan, hikmah dan hukum hakam berkaitan. Yang mana saya pasti apa yang saya nak kongsikan dengan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian adalah perkara-perkara yang telah pun diketahui, cuma mungkin kita sebagai manusia kadang-kadang terlupa, kadang-kadang apabila kita dengar semula, kita jadi semangat balik dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau ada apa-apa masukan atau apa-apa pencerahan, jadi boleh sahaja terus untuk masuk dan bercakap, insya-Allah. Hari ini santai saja. Sedikit sebanyak insya-Allah saya cuba kongsi. Jadi perkara pertama, Ramadan, dinamakan juga Ramadan ni sebagai bulan puasa, dan yang kedua bulan kesabaran. Disebutkan di dalam hadis, disebut tentang kedua-dua ini digunakan, kedua-dua istilah ini iaitu Syahrus Saum dan Syahrus Sabar. Bulan puasa dan bulan sabar. Dinukilkan oleh ramai ahli tafsir berkaitan dengan firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sabar di sini apa? Sabar di sini kebanyakan ahli tafsir sebut puasa. Maksudnya kita minta tolong, mintalah kamu pertolongan dengan Allah Subhanahu dan solat. Maksudnya kalau kita nak minta tolong, kita solat. Kita nak minta tolong, kita puasa. Ataupun dengan kata lain, kita dekatkan diri dengan Tuhan untuk Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Jadi besarlah puasa ini digandingkan untuk kalau kita nak minta pertolongan, jadi mintalah dalam keadaan puasa dan dalam keadaan solat. Kelebihan Ramadan, sentiasa dalam ibadah. Maksudnya kita sepanjang masa daripada pagi sampai petang itu ibadah. Walaupun kita tengah memasak, walaupun kita tengah buat kerja di office ke, tengah bercucuk tanam ke, maksudnya double. Kita dalam keadaan sentiasa beribadah. Yang kedua, bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ni bulan Quran macam kita tahu. Ramadan ni dia amalan lain lah. Baca Quran je. Baca Quran dan juga sebahagiannya mentelaah Al-Quran. Mungkin tak dapat banyak, tapi kalau tak dapat banyak, kita banyakkan telaah. Kita tadabbur, baca terjemahan, kita berbincang suami isteri dengan anak-anak, contohnya. Seterusnya bulan keampunan, banyakkan istighfar. Nabi SAW sebut kalau kita keluar daripada Ramadan, tak ampunkan dosa, rugilah. Kita memang orang yang dipanggil sebagai malang.
ataupun bahasa kasar dia celaka. Jadi bulan puasa ni minta ampun lah, banyak dosa. Saya banyak dosa. Kita semua banyak dosa di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Umrah bersamaan dengan pahala haji. Yang ini tahun ni tak dapat lah. Mudah-mudahan kalau ada siapa rezeki tahun depan dah ambil injection vaksin corona. Jadi tahun depan menyamai dengan satu kali haji. Bukan maksudnya tak payah pergi haji lagi, tapi pahala je sama. Kemudian seterusnya peluang pahala puasa setahun. Ini macam mana cara dia? Puasa Ramadan jangan tinggal dan kemudian ditambah dengan 6 hari bulan Syawal. Kalau kita uzur, maka boleh juga dapat nanti qada dan gantikan. Qada dan puasa 6 kemudiannya, ataupun boleh saja puasa 6 dahulu, lepas tu baru qada. Luas lah, masalah ni luas. Boleh. Pensyariatan puasa Ramadan. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Maksudnya tahun pertama hijrah tu belum lagi. Tahun kedua baru disyariatkan puasa. Puasa ni susah. Kalau dahulu masa mula-mula puasa, disyariatkan puasa, tak wajib. Disyariatkan puasa? Masa mula-mula disyariatkan puasa, dia tak wajib, maksudnya secara total. Siapa yang tak larat boleh bayar dengan bayaran fidyah, kafarah. Jadi bukannya maksudnya tak larat lah, dahaga sebagainya, penat. Jadi boleh berganti dengan fidyah, dengan kafarah. Itu dululah awal, sebelum diwajibkan secara penuh. Jadi tidak ada lagi alasan tak puasa melainkan ada keuzuran yang dibenarkan. Jadi kalau puasa tahun kedua hijrah baru disyariatkan, maksudnya Nabi SAW dia sempat puasa berapa kali? 9 kali. 9 tahun lah. Tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun ke-11 wafat. Sebelum diwajibkan berpuasa Ramadan, ada puasa yang diwajibkan. Kita tengok ada perbahasan lah di kalangan alim ulama. Hari bulan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, sebahagian sahabat ni dia lekakan anak-anak dia dengan permainan untuk nak bagi mereka ni tak ingat nak minta makanan. Kan kita kalau anak-anak sabarlah lagi 5 minit, tapi kalau anak tu macam dah nak meninggal, jangan paksa kan, bagi je makan. Tak wajib lagi. Tapi latih dia seboleh mungkin lah. Latih. Yang penting solat tu, kalau anak-anak tu dia mulakan dengan solat dulu baru puasa. Pastikan mereka tak tinggal solat, barulah ajak puasa. Okey, maksud puasa. Puasa ni kalau dari sudut bahasa dia maksud menahan diri daripada sesuatu. Kemudian dari sudut syarak, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar siddiq sehingga tenggelam matahari. Sehingga tenggelam matahari. Daripada maksud puasa ni kan, kita dapat faham bahawa kita dapat faham bahawa masih boleh bersahur ketika waktu imsak, yang 10 minit sebelum azan subuh tu, tetapi mestilah berhati-hati. Kenapa boleh? Sebab maksud puasa tu apa? Maksud dia bertahan menahan diri daripada fajar siddiq. Daripada fajar siddiq. Maksudnya daripada masuk waktu subuh. Kalau belum masuk lagi, imsak tu kan belum masuk, boleh bersahur lah. Maksud dia waktu kecemasan lah. Kalau lampu tu lampu oren. Boleh lah, boleh. Bukanlah maksudnya masa tu baru nak potong bawang, baru nak tanak nasi, tak ada lah. Maksudnya kalau dah last tu, lebih-lebih more ke, lebih-lebih berbuka semalam ke, ataupun kurma ke, susu ke, badam, sikit-sikit tu. Alhamdulillah. Ustaz. Ya, saya. Ustaz boleh cerita tak apa tu kata beratnya untuk bersahur, sebab
sahur ni dianggap macam sunat je kan Ustaz. Tapi beratnya kita patut bersahur pada bulan Ramadan. Apakah hikmahnya? Oh, antaranya Nabi sebut yang membezakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, golongan lain di kalangan Yahudi dan Nasrani, ialah sahur. Mereka puasa tak sahur, kita sahur. Tu antara dia, berat sahur ni. Kerana antara lain, sahur ni dia adalah waktu yang mustajab doa. Jadi bangunlah sahur kan. Makan kurma satu sambil dekat tikas jadah boleh. Kalau dekat atas tilam lah. Tapi atas tilam pun kan masa waktu sahur tu istighfar, astagfirullah. Dapat juga kan kalau dia tak dapat apa-apa. Itu maksudnya. Terima kasih di atas soalan. Kemudian mencarut, maki hamun, mengumpat, membawang, semua ini tidak membatalkan puasa tetapi membatalkan pahala. Membatalkan pahala puasa. Kita kalau kita puasa, kita kena tahan semua ni. Kalau tak puasa pun kena tahan. Tapi kalau puasa lebih lagi kena tahan sebab apa? Kita dah lah lapar, dahaga. Lepas tu kita maki hamun, carut, ngumpat sebagainya ni. Dah lah pahala tak dapat. Dah lah lapar, dahaga. Lepas tu tak dapat pahala pula. Rugi lah. Dia kata baik kau berbuka je lah. Tapi tak boleh berbuka lah walaupun tak ada pahala. Faham Maksudnya Nabi SAW sebut kan dalam hadis, man lam yada' qawla zur wal amal bihi wal jahal, siapa yang tidak meninggalkan kataan-kataan jahat, menipu dan mengamalkannya, maka falaisali, maka tidak ada bagi Allah hajat bagi orang yang meninggalkan makanan dan minuman. Puasa tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Puasa tak dapat. Kan? Puasa hanya dapat lapar dan dahaga. Okey, puasa atau solat lebih diberatkan? Solat lebih diberatkan. Solat tak boleh tinggal walaupun ketika sakit atau bermusafir. Meninggalkan puasa dengan sengaja, maksudnya kita tahu puasa wajib tapi kita malas. Dia tidak membawa kepada kekufuran. Tetapi kalau meninggalkan solat dengan sengaja, yang ini boleh membawa kepada kekufuran menurut sebahagian mazhab. Ada mazhab sebut kalau dia sengaja tinggal satu solat saja, dia perlu memperbaharui syahadah. Ataupun dia kalau yang lebih ringan sikit, dia meninggalkan keseluruhan solat, dia tak solat langsung. Boleh membawa kepada kekufuran. Dia perlu memperbaharui syahadah. Okey, syarat wajib puasa Islam. Islam. Kalau ada orang masuk Islam ketika tengah hari tu, tak wajiblah dia puasa, tak sempat. Allahu Akbar. Islam. Kalau orang bukan Islam, dia masuk Islam tengah hari bulan Ramadan, dia tak wajiblah puasa. Sebab tak sempurna hari tu. Baligh, berakal, seseorang yang telah mencapai orang panggil umur baligh. Bagi orang perempuan, umur baligh dia ialah keluar haid. Bagi orang lelaki, keluar baligh dia ialah mimpi ataupun keluar air mani kan, ataupun mencapai umur 15. Ataupun ataupun telah tumbuhnya bulu ari-ari. Okey, seterusnya berakal. Berakal, kalau dia seseorang tu dia pengsan ataupun dia koma, maka dia tidak wajib menggantikan solat. Tidak wajib menggantikan solat, tetapi dia wajib menggantikan puasa. Kalau ada kalau dia dah berniat, kemudian dia pengsan, kemudian dia sedar seketika dalam tempoh tu, maka sah puasa dia. Tetapi kalau langsung tak sedar,
maka dia kena menggantikan puasa dia. Kemudian mampu berpuasa maksudnya ni tak sakit, kemudian tak sakit dan kemudian kalau dia tidak bermusafir dan seumpamanya. Rahsia puasa, membentuk takwa. Tidak ada siapa tahu kita ponteng puasa. Yang kedua, insaf. Bahawa duit bukan duit yang bagi kita makan. Kita ada duit tapi kita tak boleh makan. Mengawal hawa nafsu durjana. Kalau orang kita nak buat bukan-bukan ni, kalau puasa ni malas sikit nak buat bukan-bukan. Sumu tasihhu. Kamu puasalah tapi kamu berpuasalah kamu akan sihat. Cuma hadis tu tidak sahih tetapi maknanya betul. Maknanya betul. Sedap tidur. Puasa ni sedap tidur. Kan? Tengah-tengah mengaji terlelap. Tengah-tengah menulis pun terlelap. Buat apa pun terlelap. Kan? Yang tak terlelapnya kalau tengok handset kan. Tetapi hadis yang mengatakan tidur ketika puasa itu ibadah adalah tidak sahih. Selalu dijadikan alasan si pemalas. Yang orang panggil tidur pun ibadah puasa ni. Tak. Hadis tu tak sahih. Dia malas dia nak jadikan alasan untuk dia tidur sepanjang hari. Tetapi daripada buat tak tentu hala, lebih baik tidur lah. Daripada dia buat bukan-bukan. Kan dia tengok movie bukan-bukan dan sebagainya, baik dia tidur lah. Tetapi pada buat kerja macam biasa, bukannya jadi alasan kita nak berpenat-penat. Selesai sedikit sebanyak berkaitan dengan hikmah puasa dan berkaitan dengannya, Ramadan. Okey. Seterusnya, hukum hakam pilihan. Ni ada beberapa yang saya sempat pick. Mungkin ada banyak lagi sebenarnya. Tapi inilah insyaAllah mudah-mudahan kita dapat ulang kaji sama-sama. Saya pun ada yang terlupa juga. Kena rujuk balik dan sebagainya. Okey, puasa hari Syak. Hari Syak iaitu sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maksudnya, contohnya malam ni yang tu saya pemohon besar Raja-Raja Melayu mengumumkan esok belum puasa. Jadi esok tu hari Syak kan. Jadi hari Syak tu maksudnya dia orang panggil ragu-ragu dah masuk Ramadan ke tak. Lah hari Syak ni boleh puasa. Boleh. Qada. Bahkan bukan boleh, dia mesti puasa qada. Kalau dia ada lagi baki puasa yang belum dihabiskan. Boleh puasa sunat dengan syarat jika memang kena dengan jadual puasa dia. Contohnya Isnin Khamis, ataupun dia puasa selang sehari, ataupun dia puasa sebulan bulan Syakban, jadi boleh puasa sunat. Yang tak bolehnya apa? Jika puasa sebab kononnya berhati-hati. Takut-takut dah masuk Ramadan. Jadi yang macam ni haramlah puasa kalau menurut mazhab Syafi'i. Contohnya dia kata yang pemohon besar tu dah umumkan esok belum Ramadan, tetapi kita entah-entah dah masuk, kok dah masuk kan. Jadi kita pun puasa sebagai berhati-hati kononnya dah masuk Ramadan. Yang ni tak boleh lah kalau dalam mazhab Syafi'i. Hari tu ialah hari yang kita tak boleh puasa. Ada mazhab kata boleh tapi mazhab Syafi'i tak boleh lah. Okey, faham? Mula puasa tempat lain. Hujung Ramadan tempat lain. Contohnya seorang tu dia mula puasa dekat Malaysia. Kemudian dia akhir Ramadan tu di Arab Saudi ataupun di mana-mana lah. Di Norway ke, di Australia ke, di USA ke dan sebagainya. Jadi kalau cukup puasa dia 29 hari atau 30 hari, yang ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau katakan dia tak cukup puasa 29 hari. Contohnya dia di Malaysia, dia puasa lewat sehari daripada di Arab Saudi. Kemudian apabila dia pergi Arab Saudi raya sehari awal daripada Malaysia. Jadi dia puasa 28 hari je. Jadi dia kena raya sama-sama
di Arab Saudi, tetapi dia kena ganti qada 1 hari lagi selepas tu lah. Lepas tu. Kalau lebih daripada 30 hari, contohnya kalau kat Malaysia dia puasa awal 1 Ramadan. Dia puasa 1 Ramadan. Dia puasa 1 Ramadan di Malaysia awal 1 hari daripada di Arab Saudi. Kemudian apabila dia pergi di akhir Ramadan, Arab Saudi lewat sehari raya daripada Malaysia. Jadi dia puasa 30 dah lebih 30 hari, 31 hari. Kalau dia puasa. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i dia kena puasa walaupun 31 hari. Sekiranya dia bertaklid dengan pendapat yang mengatakan dia boleh berhari raya, maka hendaklah dia tidak merayakannya, sebaliknya berbuka sembunyi-sembunyi. Maksudnya kalau dia ada tanya ustaz, satu orang ustaz yang dia percaya, kemudian ustaz tu kata boleh buka tapi maksudnya kamu tak payah puasa hari ke-31, ustaz tu kata. Jadi dengan syarat dia tidak berbuka secara terang-terangan. Maksudnya dia makan kat rumah lah. Bukanlah dia pergi sembahyang raya pula seorang-seorang kat masjid ke, tak boleh lagi. Faham Secara buka di Korea. Dia berbuka, maka dia kena berbuka ikut waktu Korea walaupun panjang. Ataupun dia puasa di Malaysia kemudian dia naik flight. Jadi waktu berbuka sampai waktu berbuka di satu-satu tempat. Tapi contohnya dia baru puasa baru 10 jam ataupun baru 9 jam. Boleh dia buka puasa. Kerana dia mengikut pada tempat yang dia lalui itu. Walau bagaimanapun orang bermusafir diharuskan meninggalkan puasa. Niat puasa. Mesti niat sebelum terbit fajar. Maksudnya sebelum daripada fajar siddiq tu kena dah ada niat dalam hati. Niat ni bukannya mesti nawaitu saumaradin dan sebagainya. Niat ni ialah lintasan hati. Yang itu semuanya lafaz sahaja. Kemudian dikira berniat sekiranya orang itu solat tarawih tapi terlajak. Tetap dianggap telah berniat. Maksudnya semua tu benda-benda yang menunjukkan dia hendak berpuasa pada esok hari. Mana ada orang solat tarawih malam tu, kalau esoknya dah raya kan, maksudnya esok puasa lah, sebab tu malam tu ada tarawih. Itu maksud dia. Niat sebulan, maksudnya niat awal Ramadan, niat sekali je. Tidak memadai menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kita tak cukup niat sebulan. Tetapi maksudnya dia kena niat hari-hari. Tetapi baik juga jika niat sebulan. Maksudnya boleh sahaja. Kerana terdapat pendapat yang mengharuskannya, iaitu mazhab Maliki. Jadi jika ada hari yang dia was-was, maksudnya aku niat tak lagi. Jadi kalau dia dah ada niat pada awal Ramadan, jadi perbezaan pendapat yang wujud ni boleh dianggap sebagai penyelesai masalah. Dia maksudnya dia bukanlah dia berpada, tetapi itu sekadar pada hari-hari yang dia was-was sahaja. Faham Baliknya pada Sebaliknya pada asalnya dia mestilah berniat setiap hari. Kerana setiap hari Ramadan itu adalah ibadah yang berbeza-beza yang memerlukan pada niat yang berbeza-beza mengikut hari. Itu asal lah, asal. Pada asalnya kita kena buat macam tu. Faham Lewatkan sahur, awalkan berbuka. Sunat sahur dengan kurma dilewatkan sehingga hampir masuk waktu. Maksudnya kita janganlah sahur pukul 12, tak nama sahur. Sahur ni memang, sahur ni kalau istilah dalam bahasa Arab, sahur ni maksudnya kubailul fajar. Sedikit sebelum fajar. Hampir masuk fajar. Itu masuk sahur. Pukul 12 bukan sahur. Pukul 12 tu siapa kan? Okey. Sahur juga sunat dengan kurma. Bukan berbuka saja. Berbuka terkejut aku. Sunat
juga berbuka berbuka sunat dengan kurma disegerakan ketika awal waktu. Kalau sahur tadi dilewatkan, berbuka disegerakan. Seterusnya was-was ketika sahur dan berbuka. Was-was ketika sahur masih lagi dia boleh balun lebihan more dengan sangkaan belum subuh. Sah puasa dia. Contohnya dia bangkit, dia pun tak sure masuk waktu subuh pukul berapa, azan pun belum, dia makan-makan. Rupanya tiba-tiba dia dengar orang dah qomat. Sekiranya dia sahur tadi dengan sangkaan kuat bahawa belum masuk waktu, jadi sah puasa dia. Tapi kalau dia main agak-agak je, maksudnya dia pun tak check betul-betul, yang tu tak boleh lah. Ni maksudnya betul, was-was ni masuk 50-50. Agak-agak je dah masuk waktu berbuka, yang ni batal puasa. Maksudnya kalau sahur tadi, kalau was-was sah puasa, tapi kalau berbuka, kalau was-was batal puasa. Sebab apa? Sebab hukum asalnya belum masuk waktu berbuka. Jadi batal lah puasa dia walaupun kurang seminit. Bagaimana orang yang keluar haid lagi 5 minit nak berbuka puasa, keluar darah period. Jadi kesian kat dia kan, tapi batal lah, tak sah puasa dia. Jadi dia kena qada walaupun ada baki 5 minit lagi. Seterusnya, ujian darah, cek darah dan derma darah. Tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis yang menyatakan bekam tidak membatalkan puasa. Maksudnya kalau kita bekam ni kan keluarkan darah. Jadi begitu juga ujian darah ataupun derma darah tidak membatalkan puasa. Tetapi jika menjadikan badan tidak bermaya, elakkanlah derma, menyebabkan kita tak larat nak berpuasa kan. Jadi elakkan. Tetapi tidak membatalkan puasa. Bercelak tidak membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i. Ni semua anggota-anggota, bukan anggota-anggota adat masuknya benda, contohnya mata, telinga, hidung. Semua benda-benda ni tidak membatalkan puasa. Korek hidung, korek telinga dan sebagainya termasuk dalam perkara ni. Suntikan. Ni kalau ada siapa-siapa nak ambil suntikan COVID, suntikan vaksin, tidak membatalkan puasa kerana bukan sebahagian daripada makanan dan tidak membantu menguatkan badan. Masuk air batal puasa lah, masuk air. Maksudnya kan masuk air itu batal lah, sebab tu untuk menjadikan badan kita segar dan kuat, ada tenaga. Ustaz, kalau insulin tu macam mana? Insulin ni Cucuk insulin. Ustaz. insulin kencing manis je? Ya. Oh, yang tu saya cek balik Tapi pada asalnya ni saya bagi kaedah. Ni jika kita ragu-ragu, tapi nanti kena rujuk secara lebih tepat lah dengan ada fatwa tertentu. Okey. Tetapi saya bagi kaedah dia, apa-apa yang membawa maksud makan dan minum batal puasa. Apa-apa yang tidak membawa maksud makan dan minum tidak membatalkan puasa. Contohnya Ustaz, walaupun apa yang dimaksudkan makan dan minum dianggap batal puasa. Lepas tu apa yang tak bermaksud makan minum tak batal puasa. Jadi ya, tapi saya nak tanya, katakanlah macam dia nak injek sesuatu vitamin zat pada orang yang sakit melalui injection tak berkenaan langsung dengan rongga tekak kita tu, adakah ia agak batal? Kalau nutrisi tu, nutrisi ni saya ada baca fatwa yang dia tidak membatalkan puasa kerana dia tidak membawa maksud pada makan dan minum, dan juga dia tidak melalui rongga makan dan minum. Itu maksud dia. Faham jadi secara ringkas dia, saya tak boleh nak bagi satu-satu jawapan untuk soalan yang terperinci, tetapi secara kaedahnya sahaja,
untuk hari petang ni, iaitu sebagaimana yang Haji Syanul sebut tadi, apa-apa yang membawa kepada maksud makan dan minum menjadikan tubuh kita bertenaga dan kita jadi lebih larat untuk berpuasa, yang itu membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak membawa maksud makan dan minum, dia tidak membatalkan puasa. Itu kaedah asal sahaja. Ada perbezaan pendapat di kalangan ilmuwan. Kalau mengikut fatwa ataupun keputusan mufti wilayah, ia dihukum sah puasa tersebut. Maksudnya ni adalah pendapat yang dipilih oleh mufti wilayah. Ia dihukum sah puasa orang yang mencuci buah pinggang sama ada dua cara kan, apa? HD dan PD tak silap saya. Hemodialisis dan apa satu lagi tu. Tetapi kedua-duanya tidak membatalkan puasa kerana dia tidak membabitkan tidak membabitkan apa yang kita sebut tadi, dia tidak membawa kepada maksud makan dan minum. Tetapi dia apa orang panggil, tidak terkait dengan makan dan minum. Okey, faham Tetapi memang ada perbahasan lah, ada sebahagian kata. Ustaz. Ya, saya. Tentang insulin tadi kan, saya pernah dengar ceramah mengenai puasa Ramadan juga. Insulin dicucuk hanya pada daging, maksudnya pada anggota yang bukan rongga. Biasanya cucuk kat perut kan. Betul. Dan jadi ianya tidak membatalkan puasa sebab dia bukan dicucuk di rongga. Okey, terima kasih. Cumanya ada satu lagi tadi tentang suntikan yang memasukkan vitamin dan sebagainya itu. Dia disuntik ke dalam saluran darah. Kalau tak salah saya dalam kaedah itu dia membatalkan puasa. Terutama pula tujuannya macam Ustaz cakap tadi sebagai macam gantian makanan juga kan. Jadi ada dua keadaan yang berbeza lah tu sebenarnya. Suntikan insulin memang saya yakin dia tidak membatalkan puasa. Alright, terima kasih. Jadi kalau dia memang sebagaimana yang disebut oleh Hajah tu, jadi dia memang tidak, dia termasuk dalam kaedah yang kita sebut. Adapun kalau nutrisi tadi, kalau dia, tu saya kata, mungkin jika nak dijawab satu persatu secara terperinci tu memang agak sulit. Mungkin saya pun tidak dapat gambaran yang agak jelas. Jadi sekiranya suntikan nutrition ataupun vitamin ke dan sebagainya, jika dia membawa maksud pada hal tersebut, maka dia batal lah puasa. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, ujian swab COVID-19 telah difatwakan tidak membatalkan puasa oleh beberapa jabatan mufti. Yang ini secara jelaslah. Walaupun kalau mengikut kaedah mazhab, sepatutnya ujian swab ni dia akan membatalkan puasa sebab dia terlalu jauh pergi ke dalam rongga. Tetapi apabila dilihat kepada perbahasan yang lebih luas yang merentas mazhab, maka kebanyakan fatwa terkini mengatakan bahawa swab COVID-19 ni tidak membatalkan puasa. Walaupun kalau mengikut kaedah mazhab Syafi'i, dia batal lah puasa. Okey. Inhaler pun sama, berlaku perbezaan di kalangan ilmuwan. Ada kata batal, ada kata tak batal. Cuma kalau kita tengok kepada inhaler itu sendiri, nisbah cecair yang masuk adalah lebih sedikit daripada nisbah lebihan kumuran yang tertinggal dalam mulut. Maksudnya kalau kita kumur, air yang tertinggal di dalam mulut kita tu, lebihan kumur itu lebih banyak daripada nisbah cecair yang masuk apabila seseorang itu menggunakan inhaler. Walau bagaimanapun, ini memang adalah satu isu ataupun permasalahan yang menjadi perbezaan pendapat di antara badan-badan fatwa
sekalipun. Jadi sebagai orang awam, kalau tanya kalau ditanya saya bertaklid dengan pendapat mana, saya wallahu alam saya bertaklid dengan pendapat yang mengatakan tidak batal puasa. Kerana di sana kita lihat bahawa ada kita panggil cahaya yang masuk tu terlalu sedikit sebagaimana yang saya tulis. Bahkan dia lebih banyak, dia lebih sedikit berbanding lebihan kumuran. Kita berkumur kan boleh kan, bulan puasa kita boleh berkumur. Macam biasa ketika kita nak solat boleh berkumur. Bahkan terkekal hukum dia sunat berkumur. Jadi jika kalau tanya saya taklid dengan pendapat mana, saya taklid dengan pendapat yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Okey. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan mungkin perlu untuk bertanya dengan ustaz yang tuan-tuan dan puan-puan yakini. Ini sebagai contoh, kalau ustaz atau guru yang dipercayai oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan kemudian jika pendapatnya itu meyakinkan, maka peganglah pendapat yang tuan-tuan yakin berdasarkan jawapan yang diberikan oleh ustaz-ustaz yang ditanya. Okey, bersih daripada haid di tengah hari. Dibolehkan bedal lebihan makanan sahur yang tidak habis menurut mazhab Syafi'i. Tetapi lebih baik tahan. Kalau tak tahan, boleh bedal secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya kita pagi tadi kita ada lagi darah. Kemudian tengah hari dah kering, dah bersih, dah boleh solat. Jadi kita masih lagi boleh makan walaupun kita dah bersih. Ada sebab apa saya kata lebih baik tahan, sebab ada mazhab menyebut bahawa dia mestilah tahan, menahan diri daripada makan dan minum. Tetapi kalau menurut mazhab Syafi'i lebih baik makan secara sembunyi-sembunyi. Saya tak faham ni Ustaz. Dia dari pagi tadi dia memang dalam keadaan haid. Lepas tu tengah hari baru dia bersih daripada haid. Ya. Yeah. Maksud dari pagi tu dia dah tak puasa dah, memang dia boleh makan lah kan? Betul. Kalau menurut mazhab Syafi'i dia boleh makan. Dia boleh makan lagi walaupun dia dah bersih. Tetapi kenapa saya tulis dia lebih baik tahan, sebab ada perbezaan pendapat di antara mazhab fiqh ni. Ada mazhab lain seperti mazhab Hanafi, dia kata tak boleh makan dah kena tahan. Maksudnya walaupun dia tidak berpuasa tetapi dia dah kena tahan puasa. Tahan daripada makan dan minum. Jadi sebab tu saya kata lebih baik tahan. Tapi tak apa pun kalau tak tahan, boleh je makan. Dengan sebab syarat yang tu, Ustaz, kira yang tu dia tak dianggap sebagai puasa juga kan? Dia tetap dalam keadaan tak puasa kan? Tak puasa. Ni lebih kepada orang panggil etika lah. Etika. Maksudnya etika sebagai etika berpuasa. Dia bukan berkait dengan hukum wajib. Sebab tu saya kata lebih baik tahan sahaja. Bukannya mesti tahan. Kalau mesti tu dah jadi wajib kan. Tetapi boleh. Tak adalah maksudnya kalau dia dah bersih, tak apa dah bersih, boleh balun macam biasa ke tak. Maksudnya secara dari sudut etiknya dia tahan lah. Tetapi boleh makan. Lebih-lebih lagi kalau ada makanan banyak lagi daripada basi buang, lebih baiklah orang-orang yang period ni habiskan kan makanan kat rumah. Begitu juga mereka yang dah mula puasa kemudian datang haid di tengah hari. Orang ni pun sama juga, tidak wajib imsak. Tak wajib dia tahan diri, tetapi lebih baik saja. Maksudnya tadi Maksudnya ketika sahur tadi dia bersih, jadi dia berpuasa. Kemudian tengah hari tu dia datang haid. Jadi dia sama juga hukum dia tidak wajib untuk dia tahan. Maksudnya dia boleh makan lah kalau dia dah haid. Tetapi lebih baik untuk dia tahan. Lebih baik sahaja.
Ustaz, Okey. kalau Ya, saya. haid dia datang tengah hari, Ha. pagi tu dia puasa. Tapi tengah Ya. hari tu haid datang, Ha. ada fahaman mengatakan dia cepat-cepat kena niat buka puasa dah sebab dia dah tak boleh puasa. Oh. Tak. Walaupun dia tak niat, puasa dia dah batal lah. Tak payah cepat-cepat buka dah. Dia dah memang batal lah puasa dia. Faham Maksudnya, bahkan sebab tu saya kata kat sini, dia tidak wajib imsak, dia tak wajib tahan diri. Dia dah datang period, dia makan dan minum. Bukannya dia mesti makan dan minum. Dia boleh makan dan minum. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia boleh makan dan minum. Ada mazhab lain sebut dia kena tahan diri dia. Tetapi puasa dia tetap tidak dikira lah. Faham Maksudnya sangkaan bahawa orang yang telah datang haid di tengah hari bulan Ramadan, dia kena cepat-cepat makan, ada? Tak ada. Dia dah tak ada puasa dia dah. Dia memang dia telah tidak berpuasa. Okey, Hajah Syanom. Okey, seterusnya puasa kemudian bermusafir. Kalau menurut mazhab Syafi'i dia tidak boleh berbuka. Contohnya kita nak balik kampung, kemudian kita sahur kat rumah, kemudian baru kita bergerak balik kampung. Kalau menurut mazhab Syafi'i, walaupun orang yang bermusafir tu boleh untuk berbuka puasa, tetapi kalau dia dah mulakan puasa, kalau dia dah mulakan puasa ketika dia dalam keadaan tidak bermusafir, maksudnya di rumah dia, kemudian dia melakukan perjalanan, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dia tak boleh berbuka dah. Walaupun pada asalnya orang yang bermusafir boleh berbuka. Maksudnya harus untuk meninggalkan puasa. Tapi tidak boleh sekiranya dia telah mulakan berpuasa sebagai seorang yang bermukim. Maksudnya tidak bermusafir. Yang ini pun ada perbezaan pendapat lah. Cuma ni saya sebut nyatakan dalam mazhab Syafi'i. Seterusnya, makan, minum dan bersama secara tidak sengaja. Maksudnya dia makan, dia minum ataupun dia bersama suami isteri secara tidak sengaja. Maksudnya tak macam mana, kalau bersama tak sengaja ni memang susah sikit nak faham lah. Tapi kalau in case berlaku macam tu, maka dia tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Sallallahu alaihi wasallam sebut, fa innama at'amahu wa saqahu. Apa hadis tu? Fa innallaha at'amahu wa saqahu. Sesungguhnya Allah telah memberi dia makan dan memberi dia minum. Jadi boleh teruskan berpuasa. Mandi. Sah puasa walaupun tidak mandi hadas besar. Maksudnya malam tu dia berhadas besar, kemudian dia sahur, masuk waktu subuh, belum lagi mandi hadas besar. Jadi sah puasa dia. Ataupun dia period lagi malam tu, kemudian dia bersahur, kemudian dia bangkit, dia tengok dah bersih. Dia terus bersahur, dia tengok masuk waktu. Jadi dia boleh saja. Puasa itu sah saja walaupun dia masih lagi tidak mandi hadas besar. Seterusnya harus mandi untuk menyejukkan tubuh. Terdapat sebahagian orang mengatakan bahawa malam saya tak berjaya untuk menemui pandangan tu. Jadi kembalilah kepada hukum asal, iaitu harus mandi untuk menyejukkan tubuh. Makruh gosok gigi selepas zuhur dalam mazhab Syafi'i. Sebelum zuhur harus. Maksudnya kalau dalam mazhab Syafi'i, kita boleh lagi gosok gigi. Kadang-kadang orang laju-laju dia gosok gigi sebelum masuk waktu subuh kan. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i boleh gosok gigi sampai zuhur. Selepas zuhur makruh. Tidak membatalkan puasa tetapi makruh. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf Ustaz. Assalam.
nak tanya kan pasal yang mandi orang yang berhadas kiranya dia dalam keuzuran tadi tu kan. Dia dah bersahur walaupun dia dah azan subuh. Bilakah masa terakhir ni, maksudnya masa terakhir untuk dia mandi sepatutnya? Sebelum zuhur ke ataupun macam mana Ustaz? Sebelum habis waktu subuh lah. Macam mana dia nak sembahyang subuh kalau dia tak mandi? Sebelum dia andai katakanlah dia terbabas tu lah kan katanya Ustaz kan. Kot lah saya nak tahu dia punya timeline dia tu sampai maksudnya sebelum habis subuh lah ya Ustaz tak ada. Kalau dia terbabas sampai habis subuh baru dia perasan apa? Katalah dia tak sahur, katalah dia tak bersahur ke apa semua kan, dia tertidur ke sampailah sebelum zuhur ke. Itu kira puasa dia sah ke Ustaz? Puasa dia sah sekiranya dia dah berniat pada awal Ramadan. Maksudnya dia memang tak niat langsung itu hari tu, malam tu dia tak niat langsung sebab dia sangka dia akan period lagi esok. Jadi kalau kita melihat kepada perbahasan tadi, walaupun dalam mazhab Syafi'i tak boleh setiap hari kena niat asing, tetapi kita kata ada pendapat dalam mazhab lain kata boleh niat sebulan. Jadi kalau orang tu dia dah niat sebulan, kita anggap dia dah boleh berpuasa pada hari tersebut. Jadi puasanya sah walaupun dia tak mandi sampai maghrib. Tapi sah, tapi itulah banyaklah yang dia dah langgar kan, dia tak solat apa semua tu. tak solat. Ya. Puasa sah. Okay. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tengah bawa kereta Ustaz, bermusafir je Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Jadi orang yang berpuasa dia boleh untuk gosok gigi, kemudian selepas daripada zuhur dihukum makruh sahaja. Dihukum makruh menggosok gigi di dalam mazhab Syafi'i. Okey, ganti puasa si mati. Kalau satu orang tu dia dah meninggal dunia, kemudian dia tak habis lagi ganti puasa dia. Jadi dia tidak wajib untuk digantikan oleh waris. Sebaliknya hanya perlu dibayar fidyah daripada harta si mati. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi walaupun ada dalam mazhab lain kata wajib gantikan puasa dia tu, tetapi kalau dalam mazhab kita tak wajib. Tidak wajib untuk digantikan. Tidak wajib untuk digantikan oleh ahli waris puasa yang ditinggalkan oleh si mati. Sebaliknya hanya perlu dibayarkan fidyah sahaja bagi bilangan hari yang ditinggalkan. Ustaz, katakanlah keluarga yang amat susah dan ahli keluarga salah, ahli keluarga mak ke ayah ke siapa-siapa lah meninggal, masih ada puasanya belum berganti. Jadi kalau nak ikut hukum asalnya tak perlu kita qada puasa dia, kita hanya bayar fidyah. Kata kalau keluarga ni tak mampu langsung untuk bayar fidyah. Kalau dia tak mampu, jadi tak wajib lah. Bahkan dia lah yang berhak untuk kita bayar fidyah kepada dia. Jadi maksudnya dia tak mampu nak bayar fidyah langsung, jadi dia tak payah juga nak qada puasa untuk si mati tu kah? Kalau menurut kalau mengikut hukum asalnya yang kita sebutkan ni, dia memang tak wajib lah untuk qadakkan puasa si waris. Tetapi ini dalam ruang lingkup yang ada perbezaan pendapat. Kerana adanya hadis sebenarnya, sebab tu ada perbezaan pendapat. Nabi SAW bersabda, man alaihi saum, saya tengok ada. Hadis tu sebut, siapa yang ada tertinggal puasa, sama anhu waliyuhu. Orang wali dia ataupun waris dia puasakan bagi pihak dia. Jadi bagi persoalan tu, kalau dia tak mampu langsung, boleh sahaja untuk kita, sebab dalam hal ni ada perbezaan pendapat, maka boleh sahaja digantikan. Bahkan itu lebih kita panggil lebih lagi selamat dari sudut hukum, kerana kita mengambil hukum yang lebih berat.
tarawih dan iktikaf. Sunat solat tarawih sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jadi kadang-kadang ada yang berbalah 20 lah, 8 lah dan sebagainya. Kita panggil mana yang ada more lah, mana yang ada more yang tu kita pergi macam gurau lah. Maksudnya mengikut kemampuan kita. Kalau kita mampu 2 lah. Kalau kita mampu 4. Kalau kita mampu 20. Kalau kita mampu lebih. Okey. Sunat. Ustaz, Ya. Ustaz, boleh nak tanya sikit dah tentang solat sunat tarawih ni? Boleh. Sebab difahamkan masjid ke surau ke seluruh Selangor memang telah diberi kebenaran oleh pihak JAIS bahawa ruang untuk lelaki bersolat dan juga dibenarkan juga ruang untuk perempuan bersolat dengan kaedah lelaki, contoh macam tempat saya, lelaki diberi 200 orang sebab surau tu tak besar mana. Perempuan diberi hanya 50 orang. Itu yang diluluskan oleh pihak JAIS lah, bukan AJK surau pandai-pandai buat. Cuma saya nak tanya, bagi saya solat di masjid ni, masjid ke surau kan lebih berat kepada lelaki. Perempuan ni dia lebih berat solat dia di rumah. Walaupun peruntukan dah diberi untuk perempuan untuk solat, saya rasa macam tak sedap hati lah kalau contohnya katalah perempuan pergi solat, memang hak dia lah sebab dah diberi kebenaran 50 orang. Kata lelaki tu dah mai 200 orang dah cukup, tiba mai lagi 45 orang untuk solat, tiba-tiba tengok dah tak boleh masuk sebab dah penuh kota 200 itu dah tak muat. Jadi dia terpaksa balik. Sedangkan yang perempuan ni yang tak sebenarnya wajib solat di masjid telah seolah-olah telah mengambil hak lelaki yang patut lebih wajib solat di masjid. Ustaz, faham tak soalan saya? Faham. Baik, Ustaz beri penjelasan, Ustaz. Okey. Terima kasih Kak Syahnum tadi. Nak respon saja pada Hajar Syahnum. Yang pertamanya, solat sunat tarawih berjemaah ni 10 awal je penuh. Lepas tu habis dah. Dah tak ada dah Lailatul Qadar dah, Lailatul Qamdar dah. Itu yang pertama. Aduh. Betul Ustaz. Semangat Ramadan. Dari sudut mesti orang panggil semangat, betul, memang betul lah. Tapi kalau kita tengok pada orang panggil realiti setiap tahun macam tu lah. Kalau contoh kadang-kadang saya ada pengalaman jadi imam tarawih ni, kadang-kadang kita jadi kita boleh, memang benda tu realiti lah. Ujung-ujung atau tengah pun dah tak ramai dah orang. Tetapi pada asalnya memang betul lah sebagaimana Hajar Syahnum sebut tu. Orang perempuan dia memang lebih baik solat di rumah, dan orang perempuan kalau di rumah dia lebih baik solat di dalam bilik dia. Maksudnya lebih tertutup. Walau bagaimanapun, apa yang saya boleh respon tengok pada tengok pada masjid. Sesuatu masjid tu lah, kalau memang penuh, jadi kita betul lah utamakan lelaki. Tetapi insya-Allah tak penuh lah. Tak penuh. Penuh Ustaz, kalau awal lah macam dah tengah tu kita faham kosong. Mungkin dah tengah tu baru boleh buka untuk perempuan. Awal tu jangan buka, memang tak muat. Dan lagi satu, saya dipahamkan, saya maaf saya terlupa nama masjid tu. Memang diberi perempuan pergi solat, tapi AJK perempuan di kawasan masjid tu mengatakan mereka tak nak pergi sebab mereka tahu keutamaan pada lelaki. Jadi mereka serah kawasan yang dibenarkan untuk perempuan pun bagi lelaki solat. Okey. Bagus. Solat di masjid. Cumanya yalah, betul lah tu. Tengok kepada kesesuaian sesuatu masjid tu lah. Terima kasih atas respon Hajar Syahnum. Begitulah hukum asalnya, memang lelaki lah yang solat di masjid, orang perempuan di rumah. Tetapi sekiranya ada ruang ataupun kelapangan, keluasan, jadi kembalilah kepada
balik kepada kebenaran yang asal, iaitulah orang perempuan dibenarkan untuk solat di masjid dan orang lelaki tidak boleh menghalang. Seterusnya, sunat menghabiskan solat bersama imam. Maksudnya kita kalau imam tu solat 20, kita habiskan dengan imam 20. Kalau imam tu witir, kita solat sekali witir dengan tok imam tu. Kalau tok imam tu solat 8, jadi kita solat 8 dan kita solat witir bersama imam itu. Kemudian kalau kata kita nak tambah lagi solat tarawih di rumah, jadi boleh saja tambah, tidak perlu melakukan witir lagi. Kerana witir hanya ada sekali saja dalam satu malam. Seterusnya, tidak ada ketetapan pasti bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ni adalah rahsia yang mana tidak diketahui oleh sesiapa pun. Cuma dia adalah tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Tetapi semuanya tu walaupun diberikan tanda, pada asalnya dia adalah rahsia. Wallahu ta'ala a'lam. Kongsian saya, kalau ada apa-apa lagi mungkin persoalan-persoalan yang ingin dikongsikan, mungkin kita boleh bincang sama-sama. Ustaz, sikit je soalan. Maaf lah Ustaz, saya selalu banyak tanya soalan. Boleh je, boleh. Takut sangat. Bagus Kak Shanum, share dengan kita orang. Apa Kak Shanum? Saya takut nanti ada kata apa Kak Anum ni asyik tanya soalan je. Yang lain malu Kak Shanum. Tak apa. Macam ni. Kami macam pun ni. rasa macam nak tanya, Kak Shanum dah tanya dulu. Bagus. Macam ni Ustaz. Ya, saya. Solat witir ni kita dikatakan sebagai penutup solat. Segala solat yang kita dah solat lah. Jadi sekarang ni kita difahamkan Rasulullah, ya Ustaz, kalau saya salah tolong tegur saya. Rasulullah selalu melaksanakan solat witir tu selepas Isya sebelum dia tidur. Dan ada yang mengatakan bahawa solat witir ni walaupun kita dah buat selepas Isya sebelum tidur, lepas tu kita bangun qiyamulai, iaitu kita sembahyang tahajud apa semua, kita masih lagi boleh buat solat witir tu sekali lagi. Dan kita tak nak buat pun boleh. Ustaz, boleh jelaskan tak Ustaz? Okey, terima kasih Ejah. Yang pertama, bukan Nabi SAW yang solat witir immediately after Isyak tu. Sebelum tidur tu. Tetapi dia adalah satu saranan yang Nabi SAW ajarkan. Tak salah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Solat witir sebelum tidur, takut-takut kamu terlepas tak dapat nak witir apabila masuknya fajar. Maksudnya dia bukan satu kebiasaan Nabi SAW. Sebaliknya dia adalah satu panduan agar kita tidak terlepas daripada mendirikan solat witir. Itu yang pertama. Yang kedua, solat witir jelas Nabi SAW sebut la witran, tidak ada dua witir fi lailatin wahidah, pada satu malam. Jadi kalau kita telah melaksanakan witir, kemudian kita terbangun, jadi kita solat malam macam biasa, tetapi bukan lagi witir, bukan lagi ditutup dengan satu rakaat. Kerana apa? Kerana memang telah jelas bahawa tidak ada witir dalam dua. Jelas ya? Okey. Okey Ustaz, terima kasih. Okey, Ustaz nak tanya satu soalan. boleh. Bila kita berpuasa, bila kita mandi, kalau air termasuk dalam telinga tu batal tak puasa? Air masuk dalam telinga tak membatalkan puasa kerana telinga dan hidung dan mata dia bukan anggota-anggota mu'tad, dia panggil anggota-anggota yang biasa untuk digunakan sebagai anggota makan dan minum. Maksudnya kita masuk secara tidak sengaja. Termasuk secara tidak sengaja. Okey. Dan bagi wanita, kalau dia, tadi Ustaz kata afdal solat sendiri di biliknya di rumah.
Jadi mana lebih afdal, dia solat berjemaah bersama keluarga atau solat sendiri-sendiri di rumah? Kalau ada hukum, kalau ada orang lain bersama dia di rumah, kekal hukum afdal untuk berjemaah. Contohnya suami dia lewat dah terlewat, tak dapat nak pergi surau. Jadi solat bersama. Bagaimana pula kalau suaminya di masjid lah dan yang ada di rumah anak-anak, dan dari segi kealimannya anak-anak dia kurang daripada dia, adakah lebih afdal dia solat bersendirian? Sekiranya anak tu telah capai umur yang mumayyiz, bacaan dia bagus, dia mengetahui sedikit sebanyak hukum akam solat, batal, sah dan batal, dia boleh menjadi imam walaupun ibu dia lebih banyak tahu daripada dia. Baik Ustaz, terima kasih. Dengan syarat Maksudnya Ustaz, tiada had umur pada kanak-kanak tu lah. Walaupun dia umur 5 tahun pun, kalau dia dah pandai kenal apa boleh tak boleh apa semua tu, dia dah boleh jadi imam ya Ustaz? Kalau yang menjadi kebiasaan para ahli fiqh, mumayyiz ni dia 7 ke atas kan, 7 dan ke atas. Had, tapi masih lagi perlu dilihat kepada tahap akal dia walaupun dia dah banyak umur. Tetapi asalnya memang dia memerlukan kepada mumayyiz yang had umur kebiasaannya dia telah memahami dengan baik hukum akan solat, walaupun dia bukanlah pandai tapi dia tahu yang ni tak boleh, yang ni boleh dalam solat. Kerana memang ada sejarahnya, banyak di kalangan para sahabat yang kanak-kanak lagi telah menjadi imam bagi kaum dia, bagi orang kampung dia. Contohnya Muaz, dia budak-budak lagi. Jadi Nak imam. tanya soalan cepu mas. Tak ada Ustaz. Nak tanya soalan, kita faham kalau kita pergi semayang kat masjid, walaupun semayang sunat tarawih ke semayang apa wajib ke apa semua, semayang fardu, kita akan dapat pahalanya yang lebih banyak daripada kita solat di rumah. Jadi sekarang saya nak tanya, orang perempuan ni dia lebih berat elok solat di rumah, terutama waktu tarawih, tapi suami dia boleh pergi solat di masjid. Suami dia pergi solat di masjid, suami dia pergilah, jangan suami tak pergi. Suami dia pergi solat di masjid. Adakah pahala yang suami dia miliki tu isteri dapat juga? Tu nak tanya. Sekiranya isteri itu mempunyai orang panggil share ataupun menjadi asbab tergeraknya suami itu nak pergi ke masjid, tidak ada syak lagi, memang isteri itu dapatlah ganjaran pahala. Contohnya kalau dia tengok suami dia tengah main headset, dia pun cakap, bang dah masuk waktu, tak pergi masjid ke? Suami dia pun bangkit. Maka di situ tanpa ada syak lagi, memang si isteri tu dia mendapat bahagian daripada kebaikan suami dia pergi ke masjid. Jadi rajinlah menggalakkan suami ke masjid. Dapat sekali kan, tumpang sekaki. Ustaz, sekiranya kita tahu imam di masjid atau surau kita tu jenis merokok, so bolehkah kita memilih tempat atau masjid yang lain untuk solat berjemaah? Tidak syak lagi. Sekiranya imam masjid tu merokok, bahkan kita mesti sebenarnya, sekiranya kita ada pilihan, kita mesti untuk memilih masjid yang imamnya tidak merokok. Kerana zaman merokok ini walaupun tidak sepakat, kita panggil hampir kepada sepakat. Susah dah nak cari badan fatwa. Kalau individu tu mungkin ada, tetapi kalau badan fatwa kita tidak menemui adanya yang mengatakan
rokok yang ada pada zaman ini itu sebagai makruh, sebaliknya haram. Ada orang yang terus menerus merokok dalam keadaan dia tahu bahawa hukum rokok itu ialah haram, maka ditakuti dia termasuk di dalam daerah yang dipanggil sebagai daerah fasik, iaitu al-israr ala sawair, iaitu berterusan di dalam melakukan dosa kecil. Nak tanya Ustaz, masa kita dalam keadaan PKP lagi, lelaki ni dia kan sembahyang Jumaat tu, solat Jumaat tu dia tak boleh tinggal 3 hari berturut-turut. Tapi katakanlah dia dah berusaha dah nak pergi sembahyang kat masjid yang terdekat tempat dia, masih juga tak dapat. Lepas tu dia cuba juga ke masjid-masjid lain, masih juga tak dapat, dan dia dah telah melebihi 3 hari tak dapat langsung peluang untuk dia solat Jumaat walaupun dia dah usaha. Adakah dia itu tak berdosa, Ustaz? Kalau dia dah berusaha, dia tidak berdosa lagi lah. Dia tidak ada apa-apa kesalahan. Yang dimasukkan 3 kali Jumaat tidak menunaikan tu, sehingga ditutup hatinya itu, yang itu sengaja, yang itu dia memang tak apa kita panggil, tidak ada usaha. Bahkan kalau macam tu 1 kali pun dah berdosa, bukannya 3 kali kan. Kalau dia dah usaha, sikit pun tak ada dosa dia. Itu maksud dia. Tak boleh beritahu tak apa hikmahnya kalau seorang isteri nak puasa sunat, dia perlu meminta izin daripada suaminya terlebih dahulu. Apa hikmah sebaliknya, Ustaz? Takut saya nak jawab soalan ni, tapi okey. Yang pertama, hikmah dia ialah kita mentaati hadis Nabi. Itu yang pertama. Mentaati hadis Nabi. Yang kedua, hikmahnya ialah puasa itu sunat dan mentaati suami itu wajib. Jadi yang wajib lebih berat daripada sunat. Kerana itu dia kena minta izin. Itu ringkas lah, itu ringkas dia. Wallah, kalau kita nak tengok lagi dari sudut lain mungkin banyak lah, tapi secara ringkasnya begitu. Kenapa kena minta izin? Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Ustaz, Saya kaitan dengan rokok ni lah Ustaz. Saya biasa jadi pengurusi surau beberapa tahun yang lepas lah. Dan pihak JAIS ada menyatakan bahawa untuk jawatan imam, seseorang itu tidak boleh merokok. So di kalangan ahli qaryah, jangan pilih orang yang isap rokok sebagai imam. Itu jelas lah. Dan juga dikatakan bahawa kawasan surau tu atau masjid adalah kawasan larangan merokok. Itu dah ditetapkan itu. Di mana-mana di Selangor lah, kawasan macam tu lah. Okey. Itu satu. Yang keduanya tentang tarawih ni. Pada pengalaman saya di surau di tempat saya ni, sejak saya jadi pengurusi dulu, saf untuk muslimin ada 6 saf dan saf untuk muslimat ada 3 saf. Di penghujungnya sekali, saf muslimat kekal 3 saf penuh. Wal saf untuk muslimin tinggal 2 saf. Jadi saya pujilah dengan Puan Najah tadi memberikan kebenaran pada peringkat awal ni kepada muslimin, menggunakan ruang untuk muslimat sebagai salat tarawih. Tapi hakikatnya tabiat muslimin ni bila penghujungnya tak datang. Tak penuh bersuah. Itulah kita Ustaz. Betul. Dia tolong buat kuih tu dia tak datang. Okey, betul lah. Sebenarnya lah tarawih ni kita memang nampak sangat sebenarnya hakikat yang perlu
kita terima walaupun pahit. Memang orang perempuan sebenarnya yang lebih bersemangat berbanding lelaki. Awal tu mungkin lelaki menang lah. Tetapi tengah akhir tu biasanya wallahualam memang jemaah perempuan yang menang. Tetapi betul, saya setuju lah dengan Haji. Itulah asal dia. Adapun yang berkaitan dengan rokok tadi, ini satu maklumat yang bagus. Jazakallahu khairah. Bagi di Selangor tidak boleh. Kerana jelas fatwa di Selangor, jadi sebab tu dia implement fatwa. Selangor telah memfatwakan rokok sebagai haram, jadi bererti dia akan mengambil hukum fasik tu lah kalau dia berterusan. Jadi seorang imam walaupun sah kita mengikut di belakang imam yang dihukum fasik, tetapi lebih baik ataupun jauh tersangat-sangat lebih diutamakan untuk kita mencari imam yang tidak melakukan sedemikian. Terima kasih Ustaz. Nak tanya. Ya saya. Okey, saya nak tanya tentang solat witir. Okey, macam contohnya lepas isyak kita dah semayang apa semua and then kita tutup dengan witir. Lepas tu pagi tu kita terkejut, kita bangun, kita nak solat tahajud, kita nak buat macam-macam solat. Lepas tu kita dah habis, contohnya solat tahajud dah habis, kita nak buat witir lagi ke apa? Tak perlu dah. Ke macam mana? Saya nak confirm benda ni, saya confused. Okey, kita dah bincang tadi, memang seorang yang dah solat witir di awal, jadi dia tidak perlu solat witir lagi pada akhirnya kerana solat witir hanya ada satu kali sahaja. Bahkan kalau dia solat di masjid dengan imam, dia disunatkan afdal untuk dia habis dengan imam. Maksudnya imam solat witir, dia solat witir bersama imam, selesai bersama imam. Memang itu adalah hukum yang afdal, yang sepatutnya. Jadi apabila telah selesai, kemudian dia solat di rumah, disambung, tidak perlu witir lagi. Solat malam macam biasa saja. Solat tahajud ke, solat hajat ke, solat dan sebagainya. Tak ada masalah. Tidak perlu witir lagi. Kalau solat apa tu tadi tarawih, kita buat imam, contohnya imam buat 8 and then imam buat witir 3. Lepas tu kita balik, kita nak sambung 8 lagi, boleh tak? Boleh juga. Tarawih tu. Tetapi ada sedikit kerugian. Apa tadi jawapan dia? Boleh. Boleh, okey. Tetapi ada sedikit kerugian sebab imam tu dah buat 8, kemudian dia witir, kita tak ikut dia witir. Kerana dia witir juga. Oh, dia ikut imam dia witir juga. Okey, boleh, tak ada masalah. Boleh saja dia solat macam biasa. Tak perlu witir lagi. Maksudnya dia sambung pergi 8 and then tak payah witir lagi lah. Tak payah witir dah. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ada apa-apa lagi? Ustaz, masa Ustaz cakap tadi tu, dia bersama imam, dia balik, dia kena tidur dulu baru solat atau dia boleh sambung solat lagi 8 rakaat tu? Solat malam, dia tidak dimestikan untuk dia tidur. Walaupun dia adalah solat yang apabila orang yang Hang Ustaz. Hang Ustaz. Ni tengah best ni Ustaz. Time's up. Kalau dia terus solat tak tidur pun tak apa. Bukan syarat untuk solat malam itu mesti tidur. Kalau tak solat tarawih itu adalah sebahagian daripada solat malam. Cuma dinamakan tarawih. Sebenarnya dia solat malam macam biasa. Tetapi mana ada kita tidur selepas isyak tu. Kan kita di masjid. Jadi bukan syarat untuk solat malam itu tidur. Tidak disyaratkan. Boleh saja solat. Tak tidur terus pun tak apa. Maksudnya lepas subuh baru kita tertidur dan sebagainya pun tak ada apa. Ustaz, ada tak Rasulullah semayang witir 1 rakaat? Saya tak tahu, tak jumpa, tetapi dia Hang Ustaz. Allahu Akbar. Dia bilang tak dengar. Hang tadi.
Okey. Solat witir 1 rakaat itu ada panduannya daripada hadis. Tetapi adakah Nabi SAW pernah solat 1 rakaat sahaja, saya tak pasti. Tetapi dia adalah panduan yang diberikan oleh Nabi kepada para sahabat. Solat witir ni at least 1 rakaat. Okay. Hadis adalah ayat ni. Ada arahan ni, panduan. Okay. Ustaz. Salam. Ustaz, kalau kita buat witir 1 rakaat kan, lepas 1 rakaat tu kita balik, kita buatlah 2. Boleh tak macam tu? Buat 1 dulu, kemudian kita buat 2. Solat witir tiba-tiba nak sambung sebab 2. Sebab dia ganjil kan. Boleh tak Ustaz? Okey. Contohnya buat 1 dan sambung buat 2. Okey, contohnya kita dah solat witir dengan imam 3 rakaat. Kemudian kita nak solat witir lagi, tambah lagi sebab Nabi SAW. Kemudian kita nak solat lagi witir sebab Nabi pernah solat witir 13 rakaat kan. Jadi kita nak tambah lagi, boleh? Cuma tidak perlu lagi nak buat 1 rakaat seterusnya tu. Maksudnya buat 2 sahaja selepas itu. Maksudnya janji ganjil lah Ustaz ya kan Ustaz? Ya. Mana kalau kita tambah tu, maknanya kalau kita tambah buat 2 je kan? Kita buat 2. Sebab dia ganjil. Ganjil. Yang penting jangan digenapkan. Biar kalau dah ganjil, jangan kita genapkan dan kemudian kita ganjilkan lagi. Faham tak? Kalau kita nak sambung, kalau kita nak sambung selepas imam buat 3 rakaat, kita nak sambung macam mana? 3 lah. 1. Buat 2. Tidak perlu lagi dibuat 1 rakaat tu, tak perlu lagi. Maksud sebab maknanya jumlah dia yang 2 tu kita akan jumlah 3 tadi bagi cukup genap. Jangan genapkan. Dia cukup ganjil. Bukan bagi cukup ganjil. Kalau kita sambung kita buat 2, tapi jumlahnya mesti ganjil. Mesti ganjil dan tidak tidak boleh digenapkan kemudian diganjilkan kembali. Contohnya ada orang buat, dia dah buat 3. Kemudian dia genapkan, dia buat 3 jadi 6, so nanti last tadi dia buat 1 sekali. Okay. Tak boleh macam tu. Yang ganjil tu sekali je. Okay, faham. Okay. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada kita... Satu lagi Ustaz. Okey. Ustaz. Ya. Satu lagi. Kalau kita semayang kita semayang tarawih kan. Tapi kita semayang sunat tarawih. Tapi yang gaduh tu banyak kita tak buat. Macam mana Ustaz? Kita nak pergi tambah mana kan? Kita ada banyak solat yang tertinggal dulu-dulu. Qadar. Tertinggal dulu je, jahil dulu. Okey, solat yang kita tertinggal yang dulu-dulu lama masa jahil, kita hanya kalau kita dah tak ingat dah berapa banyak, kita hanya perlu menggantikan sekadar yang kita mampu. Maksudnya kalau ada masa buat, bukan bererti tidak boleh langsung solat sunat. Solat sunat macam biasa, kemudian katakan selepas daripada subuh kita solat qada 2 subuh, tak tahu bila, macam tu. Tetapi boleh saja untuk kita solat sunat macam biasa kerana qada solat ini hukumnya khilaf. Tetapi yang wajibnya orang yang tinggalkan solat ialah bertaubat. Dia hanya perlu ataupun dia menggantikan solat sekadar yang dia terdaya untuk buat. Tetapi pada asalnya dia boleh untuk solat sunat juga di antara ketika mana dia solat qada itu. Okey, terjawab.
Ya, taubat. Okey. Terima kasih banyak. Sama okey ada apa-apa? Okey. Kalau macam tu kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebab okey. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.